muka surat 51 ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله أكبر لا إله إلا الله. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka. Tak guna harta dan anak-anak itu terhadap azab Allah. Maknanya segala harta benda, anak-anak itu tidak boleh menebus, menjadi penebus jaminan kepada masa depan mereka, iaitu di mana? Di akhirat. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wala tu'jibka amwalahum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. La haula wala quwwata illa billah. Allah kata, kamu janganlah duduk berasa heran, duduk berasa tercengang-cengang dengan apa yang dimiliki daripada segala harta benda dan juga anak-anak orang kafir itu. Dunia ni kita tengok memang orang yang paling kaya sekali orang bukan Islam. No, kenapa? Kerana apa yang mereka dapat itu mereka tak kira. No? Kaedah mereka apa dah? Kullu luluh. Mana boleh belakang, asalkan boleh masuk ke mereka. Adapun kita orang Islam, dia ada apa? Dia ada had dia. Allah Subhanahu wa taala dah ada had. Walaupun kadang-kadang benda tu nampak macam kita teringin, tetapi dah hak orang dan tidak layak jadi hak kita, kita tak ambil. Kan? Hatta kalau cara buah durian hak orang, luruh mari kawasan kita pun kita kena bagi balik hak orang. Hak orang kan. Lambat lagi buah durian macam ni. Lambat lagi. Allah kata jangan kamu duk berasa teringin, kan, duk berasa heran kan, harta dan anak bina orang kafir. Sebab apa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Kenapa? Karena Allah Ta'ala nak supaya mereka itu diazab dengan harta benda dan anak-anak itu fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ni. Allah bagi kepada mereka segala kemewahan, kesenangan, semua tu supaya apa? Supaya Allah Ta'ala nanti akan siksa mereka dengan kemewahan. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia nak menyiksa sesuatu kaum, dia akan biar
idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnahu tadmira. Apabila kami, ya Allah, nak memusnahkan sesuatu kaum itu, maka kami akan biarkan mereka bagi segala kemewahan, segala harta yang dia nak, segala keinginan yang dia nak, bagi. Apabila dia dah sampai peringkat lupa kepada Allah Ta'ala, ingat tak cerita Qarun kan, macam mana sehingga dia sudah sampai kepada peringkat dia rasa apa benda yang dia miliki itu adalah daripada kepandaian dia sendiri. Maka akhir sekali dia keluarlah satu hari dalam Al-Quran, Allah cerita dengan perhiasan yang semewah-mewahnya. Itu hari last tu. Allah Ta'ala buat atok susun program kat dia. Program VVIP. Program VVIP hari tu. Maka Allah cerita dalam Quran, maka orang yang ada ketamakan kepada dunia tu, dia kata, dia kata alangkah bagusnya kalau aku boleh jadi macam tu. Kalau aku boleh milik macam tu. Ni cerita dalam Quran. Dengan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala musnahkan dia sekali mata. Sekali dengan dia, sekali dengan harta dia, tenggelam dalam bumi. Maka berkatalah orang yang teringin tadi, dia kata, mujok, aku tak dapat macam tu. Mula-mula tu duk teringin. Ni cerita dalam Quran, bukan cerita dalam buku apa nama, kitab mustika orang budak-budak duk rajin belaka, rajin baca tu tak. Ni cerita dalam Quran. Kau tengok. Kan? Akhir sekali depa pun barulah yakin bahawa kehidupan di dunia ni adalah untuk apa dah? Untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Allahu Akbar. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah kata, wala la yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru bil bilad. Kamu jangan duduk terpengaruh dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang kafir. Boleh pergi sana, boleh pergi sini, boleh pergi sana, boleh pergi sini, sampai kelar tak jumpa lagi nama apa namanya? Jolo ke jolok tak? Kan? Sampai kelar tak jumpa lagi jolo tu. Kan? Dia boleh pergi rata. Kawan tu boleh orang kata berjaga dia, kau boleh jaga. Ingat dia lepas kan? Tak lepas dia bukan boleh lari keluar daripada langit Allah Ta'ala pun. Tak boleh lepas pun. Mata'un qalil, kata Allah. Keseronokan, kesedapan yang sedikit saja, sekejap saja. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka balik ialah pada neraka. Wa bi'sal mihad. Dan dia adalah tempat kembali yang sangat-sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Hak benar yang ada urusan tak apa? InsyaAllah. Cakap benar dah lah. Jadi ayat ini sebagai peringatan kepada kita lah. Sebagai peringatan kepada kita. Dan akhir sekali, segala harta, segala sembahan, bahkan segala manusia itu akan menjadi bahan bakar di dalam api neraka. Allah kata apa? Wa ulaika hum waqudun nar. Dan sesungguhnya mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Allahu Akbar. Ayat yang pertama juga dalam satu hadis. Hadis ini memang kita boleh ambil pengajaran lah. Takut kena ke kita. Rasanya hadis ni lah. Hadis ni rasanya penamat. Allahu Akbar. Daripada Ummul Fadl. Anna Rasulullah SAW qama lailatin Makkah faqala hal ballaghtu. Ada satu hari Rasulullah SAW kata Ummul Fadl, Rasulullah SAW bangun malam di Mekah kan, waktu duduk di Mekah. Maka ni lepas pada hijrah Rasulullah balik ke Mekah kan. Islam dah berkembang kan. Lalu dia kata, Rasulullah kata kepada sahabat dia, hal ballaghtu, aku ni dah habaq kat hampa kah? Dah sampaikan kepada kamu kah Islam ini? Allah Ta'ala perintahkan aku supaya aku sampaikan kepada kamu. Adakah aku telah sampaikan kepada kamu? 3 kali Rasulullah cakap macam tu. Faqama Umar bin Al-Khattab fakana awwaluha. Maka bangunlah Umar bin Al-Khattab, dan dia orang yang mula-mula bangun. Lalu dia kata, Allahumma na'am. Demi Allah, betul engkau telah sampaikan. Ni nak abang kata cerita apa? Nak abang kata Islam tu sudah
sempurna. Nabi SAW pun dekat-dekat nak wafat dah. Wa harasta wa jahadta, dan kamu telah bersungguh dan kamu telah berjihad untuk menyampaikan agama ini. Wa nasahta fasbir, dan kamu juga telah memberi nasihat, beri peringatan kepada kamu, dan kamu juga telah sabar berhadapan dengan berbagai-bagai rintangan dan ujian. Apabila Umar kata macam tu, maka kata Nabi SAW, la yadhhiranna al-iman hatta yarida al-kufru ila mawatinihi. Kata iman ini akan berkembang, membiak, sehinggalah orang kafir ni akan lari habis. Akan lari habis. Maknanya ni waktu permulaan perkembangan Islam. Orang kafir ni habis dah, lari tapi nak depa orang kata apa, tak boleh terima dah. Tak boleh duduk dah. Ini dikatakan bahawa ini di zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Pakat sembunyi. Wala khudanna rijal al-bihar bil Islam. Dan pejuang Islam ni akan menyeberangi lautan membawa Islam. Memang berlaku sungguh di zaman Muawiyah, di zaman bermula daripada zaman Uthman bin Affan, Islam sudah menyeberangi laut Mediterranean, pergi ke Spain dan sebagainya, Andalus. Betul ya apa yang Nabi kata. Maknanya Islam akan berkembang, kata Nabi SAW. Wala ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yaqra'una al-Quran. Ni kena tangan kita, malah dengar elok. Ni kena tangan kita Pak Ji. Dengar elok. Apa dia? Nabi kata, wala ya'tiyanna 'alan nasi, dan akan datang kepada manusia zamanun, satu ketika, yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran. Kita duk baca Quran ni kan? Ni kita ambil pengajaran. Fa yaqra'unahu wa ya'lamunahu, dan mereka membaca Al-Quran dan mereka mengetahui isi kandungan Al-Quran. Baca, tahu. Fa yaquluna, lalu mereka berkata, qad qara'na wa qad alimna, kami telah baca dan kami pandai dah. Kami telah baca dan kami dah pandai. Faman hadha alladhi huwa khairun minna, siapa lagi yang lebih pandai daripada kami? Allahu Akbar. Mana apa ya? Dia sudah naik satu perasaan bangga diri. Kami dah baca Quran, kami dah reti, kami dah faham, kami dah pandai, sehingga tak ada orang boleh ting kami. Tengok. Tak ada orang boleh lawan kami. Kerana pasal apa? Sebab kamilah alin. Orang Padu kata alin. Kamilah yang paling alin. Bukan alim tak, paling alin. Pandai tengok tu. Kamilah paling bijak, kamilah paling alim, tak ada siapa boleh ting kami. Tak ada siapa boleh lawan kami. Allahu Akbar. Qalu, sahabat-sahabat pun terkejut. Adakah orang macam tu? Yang dia baca Quran, dia mengaji Quran, kemudian dia berbangga-bangga dengan itu kan? Sahabat heran. Sebab apa? Zaman dia pun tak ada jenis lagu tu. Orang perangai huduh lagu tu tak ada zaman Nabi. Kan? Di akhir zaman Nabi kata ada ni orang jenis yang mengaji, dia pandai, dia berasa bangga dengan kepandaian dia. Allahu Akbar. Qalu ya Rasulullah, faman ulaik? Wahai Rasulullah, kata para sahabat, siapa tu? Habaq enggak kami tak? Kukuk kami termasuk. Kan? Maka Rasulullah kata ulaika minkum. Depa tu puak-puak macam apa? Apa maksud dia? Orang Islam kita. Ulaika minkum, depa tu daripada kamu, mana di kalangan orang Islam kita yang mengaku Islam. Ulaika hum waqudun nar, mereka itu adalah bahan-bahan bakar api neraka. Lagu namanya. Apa maksud dia? Maksud dia kita baca Quran, kita mengaji Quran, bukan kita nak berbangga-bangga dengan apa yang kita dapat. Tapi kita mengaji Quran, kita baca Quran untuk apa? Untuk kita faham, kita reti dan kita nak buat. Supaya apa? Dia Quran tu akan menjadi apa? Syafaat bagi kita di akhirat. Baru-baru ni pun kita dah ambil dah surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi apa? Pembimbing kita di akhirat. Nah,
Inilah yang Nabi SAW sebut, berapa ramai orang yang baca Quran, la yujawizut taraqi. Dia baca Quran tetapi tidak melepasi kerongkong dia. Apa maksud dia? Tak sampai ke hati. Apa maksud dia? Tidak membawa dia kepada takwa. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Kita baca terjemahan habis. Keadaan orang ni, orang kafir macam puak Fir'aun. Yang bangga diri, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Allah sangat berat hukumannya. Jangan, orang kata apa, jangan kita duk buat main. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ini cerita lepas pada peperangan Badar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menangkan Islam selepas mereka berbangga-bangga dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud Islam kalah kan? Depa bangga kan? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam peperangan Badar Allah Taala kalahkan mereka, dan akhir sekali Allah jahanamkan mereka. Allah Ta'ala bagi mereka malu di dalam peperangan Fathu Makkah. Bahkan yang paling dahsyat sekali di dalam peperangan Ahzab. Habis Allah Ta'ala musnahkan kali puak-puak Yahudi, puak Nasrani. Dalam cerita ayat 13 ni, sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka, yakni golongan muslim, dua kali lipat mereka. Walaupun jumlah orang kafir itu ramai di dalam peperangan Ahzab, tetapi mereka dikalahkan. Orang-orang Islam menang. Yang kata dua kali lipat ni mana? Yang Allah Ta'ala cerita pada, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua orang pakat berebut masuk Islam, jadi ramai Islam. Allahu Akbar. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki. Cuma kita kena yakin, kena ada keyakinan kepada Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, yakni mata hati, boleh fikir, boleh nampak. Kenapa? Kerana orang Islam ni hakikat dia, kalau dia tak menang di dunia pun dia akan menang di akhirat. Yang pastinya kemenangan itu adalah milik mutlak orang Islam. Cumanya jangan kita gopoh ya. Kadang-kadang kita kalut. Kan? Kita kalut, kita bila ya Allah Taala nak tolong teruklah aku ni. Pertolongan itu bukan orang kata apa senang. Allah Taala nak kepada kita pengorbanan. Pengorbanan itu maknanya akan berlaku sepanjang masa lah. Pengorbanan. Kadang-kadang kita senang, lagi dia mari pula susah. Kan? Kita susah tak selama-lamanya, dia akan senang pula. Lepas pada senang tu dia akan ada pula susah. Sebab apa? Sebab kesenangan selama-lamanya bukan di dunia. Kesenangan selama-lamanya ialah di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mendengar dan melaksanakan yang terbaik. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.